Kalau kita lihat di perbincangan oleh para ulama, kalau semuanya ada, kan semua ni ke 10-10 ni, kalau 10 ni tak ada lah, 15 ni, 15 yang ke 15 ni kita tolak, 14 itu wujud, 14 lagi masih ada, dan semuanya masih ada apabila seseorang itu meninggal dunia. Maka siapakah ashabul furud ataupun ahli waris, di kalangan ahli-ahli waris yang utama? Maka dia ada 5 golongan yang diijma'kan oleh para ulama. Yang pertama siapa? Iaitu suami. Kalau ada suami, suamilah. Kalau si mati itu perempuan, isteri dia. Yang kedua iaitu bapa. Bapa. Bapa akan dapat harta pusaka. Dan yang ketiga iaitu anak lelaki. Jadi anak lelaki dan di bahagian perempuan kita asingkan dulu, kan, kita asingkan dulu. Ni kita kira yang lelaki saja ni, kalau dia tinggalkan lelaki. Jadi hanya 3 sahaja yang akan dapat. Tapi nanti kita akan rangkum, kalau ada semua 25 ni semuanya ada, kita akan tengok siapa yang akan dapat. Baik, kalau bahagian lelaki ni saja, wujud lelaki saja, maka suami, bapa, anak lelaki. Anak lelaki. So 3 ini sahaja yang akan dapat, yang lain-lain semuanya adalah dihalang. Dihalang oleh ketiga-tiga ni tadi. Jadi suami akan dapat bahagian dia, bapa pun akan dapat bahagian dia, dan asabah, bakinya akan dapat kepada anak lelaki. Jadi tak turun kepada cucu, tak turun kepada siapa lagi, kepada adik-beradik si mati pun tak dapat. Dia akan menjadi hijab, dia menghalang kepada waris-waris yang lain. Jadi kalau ada ni suami, bapa, anak lelaki, jadi adik-beradik tak boleh mimpi lah nak dapatkan harta pusaka. Kalau dia masuk campur dan dia mengambil daripada hak itu, maka dia mengambil hak yang bukan daripada hak dia. Okay. Itu bahagian lelaki. Bahagian lelaki. Kita tengok kalau ada perempuan. Perempuan. Ni ada lebih kurang ada 10 kan? Ada 10. Jadi bila kita tengok 10, ada 5. Ada 5 yang dapat, dan sekira kalau semua ni ada, 5 ini akan menghalang pewaris perempuan yang lain, walaupun dianggap sebagai pewaris yang dekat. Apa dia yang pertama? Iaitu isteri. Isteri. Jadi isteri ataupun isteri-isteri. Yang kedua ibu. Yang ketiga anak perempuan. Jadi anak perempuan tadi, kalau dia ada dengan anak lelaki tadi, perempuan dapat jugalah. Dan keenam, cucu perempuan daripada anak lelaki. Cucu perempuan daripada anak lelaki, sekiranya anak perempuan ini ada, anak lelaki ada cucu, ada anak. Dan yang kelima, iaitu saudara perempuan si ibu sebapa. Saudara perempuan si ibu sebapa. Ini misalnya kalau suaminya meninggal, hanya meninggalkan waris perempuan je, hak lelaki semua dah meninggal. Ni andai kata lah. Andai kata kalau hak waris lelaki ni tak ada, tak masuk campur. Okay. Itu kalau begitulah, maknanya dia akan menghalang semua waris yang lain. Baik. Dan sekiranya apa tadi? Jika semua waris masih hidup, yang layak hanya 5 sahaja.
sekiranya tadi ada 25, tolak yang hamba tadi 2, tinggal 23. Kan? Semua yang lelaki ni ada, yang lelaki ni, yang perempuan semua ada. Nak kira semua ada lah. Anak saudara ada, adik-beradik ada, bapa saudara ada, semua ada. Dan hak lelaki ni pun semua ada. Semuanya ada. Jadi siapa yang dapat? Yang dapat hanya 5 sahaja yang dapat, iaitu yang pertama anak lelaki. Anak lelaki. Yang kedua anak perempuan, yang ketiga bapa, yang keempat ibu, yang kelima salah seorang suami ataupun isteri. Yang lain-lain lagi, yang 5 daripada 23 tu, tinggal berapa? 23 tolak 5. Yang baki tu semuanya mahjub, dihalang oleh 5 ni tadi daripada mereka itu mendapat harta pusaka. Jadi kalau kita ni ada, misalnya ada anak lelaki. Jadi anak lelaki ini dia dah menghijabkan waris-waris yang lain. Ya, waris daripada kalangan adik-beradik, di kalangan bapa saudara, anak saudara, cucu. Cucu pun termasuk juga. Baik. Itu berkenaan dengan apabila adanya kesemua waris ini mendapat apa yang perlu diutamakan lah. Perlu yang diutamakan di kalangan 23 ahli waris ini sekiranya semua tu ada. Jadi semua tu yang baki daripada 5, hanya diambil 5, tetapi yang baki tu tadi tak termasuk. Tak termasuk.